Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Saya Terence Das. Dan juga bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. Alhamdulillah hari ini 30 Rabiul Akhir 1445 Hijri. Anda bersama kami, insya-Allah kami akan bersama dengan anda daripada jam 8 pagi sehingga jam 10 pagi. Tapi seperti biasalah kan, kita akan kongsikan paparan berita semalam dan antaranya kami nak kongsi pada anda berkenaan dengan amaran hujan berterusan tahap waspada dikeluarkan oleh Met Malaysia di 4 negeri bermula pada hari Khamis. Dan antara perkongsian ataupun perincian di sini iaitu hujan berterusan dijangka di beberapa kawasan di Kelantan dan di seluruh Terengganu pada 16 hingga 18 November. Kawasan terlibat di Kelantan ialah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Pasir Putih dan Kuala Krai. Antara yang lain juga Met Malaysia turut memaklumkan hujan berterusan dijangka di Pahang dan juga Sabah pada 17 hingga 19 November ini. Di kawasan di Pahang pula terlibatnya di kawasan Jerantut, Kuantan dan Pekan, sementara di Sabah melibatkan Pantai Barat, Ranau dan Kota Belud, Sandakan, Turpik Kinabatangan, Beluran dan juga Sandakan serta Kudat. Jadi sila ambil maklum semua notifikasi yang disampaikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia kerana amaran hujan ini akan dikeluarkan dari masa ke masa. Terutama sekali 2 minggu sebelum sebarang kejadian utama, amaran sudah pun sememangnya dikeluarkan di laman-laman sesawang yang berkait dengan Jabatan Met Malaysia. Seterusnya kita bersama dengan satu lagi paparan berita. Nurul Ain Harun selamat dievakuasi semalam melalui lintasan sempadan Rafah. Jadi alhamdulillah dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri hari ini mengesahkan bahawa Nurul Ain Harun yang berada di kawasan konflik Gaza bersama suami Muhammad A.M. Saad, warga negara Palestin, telah selamat dibawa keluar melalui lintasan sempadan Rafah semalam. Dan ketibaan ataupun kemarin dulu dan ketibaan pasangan ini di lintasan sempadan Rafah dimudah cara oleh Duta Besar Malaysia ke Kahirah bersama pegawai-pegawai kedutaan yang lain. Jadi ini adalah satu berita baik. Ada rakyat Malaysia yang berada di kawasan konflik Gaza dan berjaya dikeluarkan melalui kaedah diplomasi yang telah pun dijayakan oleh Malaysia dan juga Egypt ataupun Mesir. Ya, betul. Dan netizen daripada berita ini, sejurus mereka berada di lintasan Rafah, iaitu Yang Maklumat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghubungi Nurul Ain Harun, warga negara Malaysia di Gaza, dan juga pasangan mulai panggilan video sejurus selepas mereka tiba di lintasan sempadan Rafah. Pada awalnya Nurul Ain berkongsi pengalaman beliau sendiri. Pada awalnya mereka tidak ingin pulang ke Malaysia lah, maksudnya masih ingin tinggal lagi di sana, tetapi keadaan tidak mengizinkan kerana hari demi hari keadaan semakin teruk di sana. Dan insya-Allah nanti Nurul Ain juga akan berkongsilah kepada kita dari semasa ke semasa bagaimana pengalaman beliau berada di sana. Dan seterusnya juga iaitu ini antara yang lain, iaitu Stadium Nasional Bukit Jalil bersedia sepenuhnya untuk aksi 16 November 2023 ini. Dan antara perinciannya, Stadium Nasional Bukit Jalil sudah bersedia untuk digunakan menjelang aksi Malaysia dan Kyrgyzstan dalam perlawanan kelayakan Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2027. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia Dato' Hamidin Mohamad Amin menegaskan segala kerja penambahbaikan telah dilakukan sejak 2 minggu lalu dalam 70 ke 80% dalam keadaan top untuk dipakai. Lebih dari Pesta Bola Merdeka, katanya kepada pemberita. Sebelum ini, padang baru yang menggunakan rumput jenis Zion Zoysia hasil sumbangan Tengku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, itu rosak teruk ketika saingan Pesta Bola Merdeka 2023 pada bulan lalu. Dan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 menjadi keutamaan berbanding Piala Asia Qatar 2023. Jadi ini adalah satu perlawanan mesti menang untuk skuad Malaysia. Sama-sama kita doakan kejayaan pasukan kebangsaan. InsyaAllah. Okey. Dan seterusnya iaitu KKM hantar pasukan perubatan ke Gaza sebaik saja dibenarkan. Bagaimanapun pengantaran pasukan perubatan belum dapat dilaksanakan kerana belum dibenarkan
membenarkan selain mengambil kira keadaan semasa peperangan yang masih berlaku, KKM bersedia dan telah mengenal pasti pasukan perubatan yang boleh dimobilisasikan sebaik sahaja kebenaran diberikan. Pasukan perubatan ini juga akan didedahkan dengan latihan persediaan yang bersesuaian kerana akan terlibat dalam merawat mangsa-mangsa bencana peperangan. Antara yang lain, KKM menjelaskan pengantaran pasukan itu akan dibuat menerusi kerjasama Kementerian Luar Negeri dan agensi awam lain serta koordinasi oleh Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah. Dan susulan daripada itu, iaitu KKM sentiasa mengikuti perkembangan yang berlaku di Semenanjung Gaza serta telah mengenal pasti keperluan bantuan kemanusiaan perubatan yang diperlukan di sana. Dan seterusnya berita yang memangnya dinantikan oleh semua warga APEC. APEC is going to be epic. APEC ataupun gagasan para menteri keuangan daripada 21 negara-negara rantau Asia Pasifik akan bersidang tidak lama lagi dan antara yang akan dipengerusikan adalah Janet Yellen iaitu Ketua Kewangan di Amerika Syarikat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mewakili Malaysia menghadiri Minggu Pemimpin Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC yang akan memfokuskan kepentingan kerjasama serantau dan membina daya tahan ekonomi rantau ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merupakan Perdana Menteri serta Menteri Kewangan akan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat ini yang berlangsung buat kali yang ke-30 dari 14 hingga 17 November di San Francisco. Kita bersama dengan tetamu kita yang akan cuba untuk membayangi apa yang bakal dibincangkan nanti. Kita bersama Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim, Syarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami pagi ini. Hello. Doktor. Hello, ya. Hello. Terima kasih kerana bersama kami, Doktor. Assalamualaikum. Menarik ya untuk kita melihat persidangan APEC yang bakal bersidang kerana situasi kewangan di Amerika Syarikat pun agak menarik ketika ini di mana mereka mungkin tidak akan dapat membayangi satu bil kerjasama antara kedua Demokrat dan Republikan. Jadi mungkin ada genjatan perbelanjaan di Amerika Syarikat jika tidak dapat kata sepakat daripada kedua-dua pihak. Jadi apakah yang mungkin kita dapat bayangkan, Doktor, untuk persidangan APEC yang bakal berlangsung untuk kali ke-30 ini? Berkenaan dengan persidangan APEC yang kali ke-30 ni, sebenarnya kalau kita lihat Malaysia adalah antara negara awal yang terlibat di dalam APEC, yang mana dalam APEC itu sendiri dia memfokuskan kepada antaranya 3 prinsip utamalah, iaitu berkenaan dengan alam sekitar, sosial dan tabiat urus yang berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan ekonomi dan pelaburan. Apa yang berlaku di Amerika Syarikat secara tidak langsung sebenarnya dia memberikan kesan yang besar, terutamanya di Malaysia lah, berkenaan dengan ekonomi, mungkin berkenaan dengan peratusan pinjaman dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat peranan Malaysia di dalam APEC itu sendiri, sebenarnya dia memberikan peranan yang amat besar, dan sebenarnya Malaysia memberikan gambaran untuk bertindak secara aktif di dalam persidangan APEC ni tadi. Kerana dalam persidangan APEC ni dia memberikan peluang kepada Malaysia untuk berinteraksi dengan negara-negara anggota di dalam APEC itu untuk berkongsi pandangan dan kerjasama dalam isu-isu yang berkenaan dengan liberasi perdagangan, pembangunan mampan dan pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik, dan juga dapat memberikan peluang untuk menyuntik input-input terbaik bagi formulasi dasar-dasar bagi mengatasi cabaran dan peluang ekonomi dalam rantau Asia Pasifik, dan memberi manfaat bukan saja di Malaysia tetapi juga di negara-negara anggota, 21 anggota di dalam APEC yang amat merasakan strategi di APEC ini dapat memberikan input yang terbaik di
di dalam faktor ekonomi di rantau Asia Pasifik lah. Ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim baru sahaja pulang daripada persidangan OIC di mana kita dapat lihat tidak ada satu suara sepakat untuk memberi tentangan kepada apa yang berlaku di Gaza pada ketika ini, dan ketiadaan kesepakatan ini bagaimana ia memberi kesan kepada persidangan APEC nanti, kerana Malaysia adalah negara anggota di kedua-dua blok ini, tetapi kita sememangnya perlu juga memberi penekanan bahawa kita sedang menentang apa yang berlaku, kezaliman yang sedang berlaku di Gaza. Bagaimana untuk kita menzahirkannya dalam persidangan 30 negara ini nanti? Sebenarnya berkenaan dengan isu Palestin, Terence? Ya. Okey, berkenaan dengan Palestin ni, walaupun di peringkat negara-negara Islam di Asia Barat berlaku sedikit kita panggil ketidaksepahaman berkenaan dengan isu Palestin, tetapi kalau kita melihat dari segi peranan Malaysia tu, dia amat memberikan impak yang positif dan memberikan suntikan kepada sokongan global bagi melihat bahawa isu Palestin ini adalah satu isu yang perlu dilihat daripada perspektif kemanusiaan. Dan kita tengok dari segi peranan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang lihat agak proaktif dalam cuba untuk menyuntik ataupun menggalakkan satu keputusan yang terbaik untuk isu berkaitan dengan Palestin, supaya dia memberikan satu keputusan yang terbaik bagi persengketaan yang berlaku di antara Palestin dan Israel, yang memang kita tahu telah berlaku terlalu panjang, dan peranan di antara negara-negara di Asia di Asia Barat itu memang diperlukan, supaya bukan kita hendak melihat kepada aspek kuasa, tetapi isu-isu kemanusiaan yang berlaku di Palestin, dan tindakan-tindakan diambil oleh Perdana Menteri Malaysia amatlah kita harap memberikan impak yang positif, terutama bagi menyampaikan matlamat di APEC ini nantilah. Baik, itu dia. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim, merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Cawangan Negeri Sembilan. Terima kasih banyak, Doktor. Okey, terima kasih sama. Ya, itu dia. Ya, kita juga ingin lihat bagaimana suara-suara yang kita laungkan ini memberi kesan kepada ekonomi kita secara global dan sebagainya. Adakah kita bersedia untuk sebarang tindakan yang mungkin dikeluarkan oleh negara-negara yang tidak bersetuju dengan pandangan Malaysia? Ya, itu dia berkenaan dengan APEC, dan seterusnya kita nak berhenti berehat seketika. InsyaAllah sekembali nanti kita ada kapsul yang ingin kami kongsikan pada anda selepas ini.